tak ngantuk nak ingat juga kita. Ngantuk ni pertolongan Allah. Kita tak boleh tidur, pening kita, letih kita tak boleh tidur. Tapi nasib baik Allah tak bagi ngantuk. Tapi bagi ngantuk bagi orang ni bukan bagi ngantuk dalam kuliah. Bagi ngantuk yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman ketika itu apa dia? Untuk merehatkan mereka dan menenangkan mereka daripada berhadapan dengan musuh. Dah gemetar berhadapan dengan musuh, peperangan besar yang pertama bagi umat Islam. Lawan pula kadang-kadang tu saudara sendiri, kan? Adik-beradik sendiri nak kena berperang. Mana tak ada dalam hati tu, dudak dalam hati tu. Tapi Allah Ta'ala bagi ketenangan. Kalau tak kerana Allah Ta'ala bagi ngantuk, confirm tak tidur belaka orang Islam. Pasal tengah gemetar, tengah kalau ni nak pergi perang, tengah rasa stres kan. Orang baru kali pertama naik kapal terbang contohnya kan. Besok flight pukul 6 pagi contohnya. Pukul 5 pagi dah kena ada kat airport contohnya. Malam tu dia tak boleh tidur dah. Takut terlepas, takut terbangun lambat. Padahal tiap-tiap pagi okey jadi bangun. Tapi pasal besok ada flight, dia tidur tak tidur terus. Kan? Itu baru nak naik flight. Tinggal flight tak mati pun. Kan? Ini nak pergi perang. Confirm dah nak tidur malam tu cukup je payah. Tapi Allah Ta'ala bagi ngantuk. Rupa-rupanya memang rahmat Allah Ta'ala ni banyak sungguh. Antaranya ngantuk, antaranya lumpur. Ni semua sayang Allah Ta'ala pada kita. Saya terdengar kat radio itu Ustaz seorang cakap, dia kata lupa pun adalah rahmat daripada Allah. Betul. Kalau tak lupa naya kita. Mana Ustaz lupa bukan rahmat. Lupa tu rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa dia bagi contoh ini? Dia kata cuba kamu bayangkan seorang yang baru kematian ibu dia. Bila ibu dia mati, dia menangis. Mungkin dia meraung-raung lagi bila ibu dia meninggal. Tapi kita jumpa dia 10 tahun lepas tu, tak nangis dah. Tak payah 10 tahun, 2 hari lepas tu kita jumpa, tak nangis dah. Sebab apa? Perasaan itu sudah terlupa. Lupa dah tu kan? Sekejap bila dia teringat dia nangis balik. Baru 2 hari kan. Tapi lepas 10 tahun dia teringat pun tak nangis balik. Sebab dia dah lupa perasaan tu. Bukan dia lupakan mak dia, tidak. Dia lupakan perasaan sedih tu, dia lupa. Okey. Kan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi lupa. Kalau Allah Ta'ala tak bagi lupa, gila kita. Dah, kejap ketawa, kejap nangis. Kejap ketawa, kejap nangis. Semua perasaan ada pada kita. Perasaan seronok masuk sekolah darjah 1. Perasaan seronok jumpa kawan. Perasaan sedih kena bully, perasaan sedih kena pukul. Semua sekali combine, semua sekali kita tak ingat, kita tak boleh lupa. Semua sekali waktu itu akan menjadikan kita gila. Nasib baik rahmat Allah Ta'ala bagi kita lupa. Sama juga dengan ngantuk. Ngantuk ada masanya memang jadi musibah, ada masanya jadi rahmat daripada Allah SWT. Musibah ngantuk bila duduk dalam kuliah ngantuk, itu musibah. Jangan rasa itu rahmat daripada Allah. Itu namanya setan dah kacau. Setan dan namanya wasnan. Wasnan ni kan satu jenis setan yang kerjanya duduk di mata orang yang sedang hendak beribadat. Jadi maknanya petang itu dulu kita tengok ada tak wasnan? Ada tak wasnan? Kalau ada yang ngantuk tu mana ada wasnan? Duduk gayur kat mata dia. Ni Imam Al-Ghazali sebut, Imam Al-Ghazali, Syekh Nawawi Al-Jawi sebut dia syarahkan kitab Imam Al-Ghazali. Okey. Banyak lagi lah, turunkan hujan kan, kemudiannya menguatkan kamu, mengukuhkan kaki-kaki kamu. Kemudiannya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW bahawasanya malaikat ni akan bersama dengan kalian kan. Kemudiannya Allah Ta'ala juga akan masukkan dalam hati orang kafir tu rasa ketakutan kan. Ini semua pertolongan Allah SWT. Bukan senang-senang. Orang kafir, orang musuh kita ni jadi takut pada kita. Padahal kita biasa je. Orang kafir jadi takut pada kita. Dia tengok badan kita kecil kan, tapi dia takut. Biasa tak? Itu pertolongan daripada Allah. Kita tak ada apa pun, kita biasa je, kita rasa. Tapi orang musuh ni takut pada kita. Sebab Allah Ta'ala masukkan perasaan takut kepada kita. Ini kan pertolongan Allah. Mana boleh kita buat sendiri? Kita boleh takut pada aku. Kalau boleh tu senang. Tapi hanya bantuan daripada Allah lah yang boleh menjadikan kita. Cuba kita tengok kita sekarang. Dan sekarang Allah Ta'ala memanglah kalau ikutkan, memanglah antara dia ada sebab dia takut. Tapi datang takut tu datang daripada Allah juga. Cuba tengok kenapa Datuk Najib yang ubah-ubah parlimen ni. Kan sebab takut. Kalau dia berani 2 tahun lepas dia ubah dah. Dia takut dah tu kan. Takut. 2 tahun lepas berbanding dengan hari ini, sebenarnya hari ini dia lebih goyah berbanding 2 tahun lepas.
Tapi kalau taubah tu dia takut dah. Siapa yang masukkan perasaan takut dalam hati dia? Jangan jawab Rosmah lah. Jangan jawab hantu tentu ya. Dah. Yang datangkan ketakutan pada hati Najib ni adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang boleh datangkan rasa takut tu, menyebabkan dia tak boleh buat. Jadi kita letakkan gini, kita bergantung pada Allah, dan Allah Ta'ala lah pemilik hati manusia. Hati orang UMNO ke, hati orang kafir ke, hati siapa pun, hantar Presiden Amerika ke, ketua Zionis ke, hati-hati ni semuanya dimiliki oleh Allah SWT, bukan dimiliki oleh kita. Kalau kita yang milik, memang kita tak mampu. Pasal ni semua jenis lawan tokey punya orang. Tapi dia milik Allah Ta'ala. Yang boleh ubah dia adalah Allah SWT. Macam contoh bila kita fikirkan, kan orang rasa tak yakin. Ini dalam kitab Daul Syabah, Syekh Abdullah Nasirullah. Satu buku yang sangat-sangat penting semua orang baca. Peranan pemuda dalam membawa risalah Islam. Betul tak? Terjemahan dia bahasa Melayu boleh? Peranan pemuda dalam membawa risalah Islam. Syekh Abdullah Nasirullah. Ada terjemahan ke? Bahasa Melayu ada? Terjemahan. Okey. Buku tu, salah satu yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasirullah, dia kata orang muda dia kena percaya masa depan untuk Islam, kan? Bila dia nak percaya masa depan untuk Islam tu, dia sebutkan memanglah ramai orang rasa macam payah gitu. Sekarang ni Zionis punya kuat, Amerika punya kuat, musuh-musuh Islam punya kuat. Memang susah lah kita nak menang. Payah sangat kita nak menang. Tapi dia bawakan satu sejarah. Dia kata ya, dulu pun orang Islam pernah berhadapan dengan Rom, dengan Parsi dan sebagainya, yang hebat juga, tapi boleh menang juga. Dan begitu juga lah berputar ganti zaman. Pernah juga zaman ketika mana orang Islam berada di sangat bawah, ketika mana golongan Tatar masuk ke Iraq, ke Baghdad dan sebagainya. Macam mana keadaan-keadaan waktu itu terlalu teruk orang Islam, tapi lepas tu boleh bangkit balik, tak ada masalah pun. Dan kita kena ingat, pasal hati orang-orang, hati musuh tu pun bukan kita yang pegang. Kalau dia nak takut, dia takut juga dengan kita. Kan? Dia tak mesti kita ni, maknanya kita mesti jadi orang yang hebat dari segi fizikal baru dia takut. Mesti kita ada senjata yang kuat baru dia takut. Tapi kita kena juga senjata tu. Ayat 60 surah Al-Anfal tu. Okey, terus ayat 16 baru ni dah 40 minit. Okey, lepas tu keyakinan pada Allah SWT, ayat yang ke-17. Ayat kan sebelum tu tinggal dah. Itu orang kafir habis ayat 13, ayat 14, ayat 15. Ayat 15, fala tuwalluhumul adbar. Okey. Fala tuwalluhumul adbar. Bila berjumpa dengan orang kafir, idza laqitumul ladzina kafaru, bila kamu bertemu dengan orang kafir, zahfa, maksudnya bertentang dengan dia, berperang, betul-betul sedang saling maru menyerang, maka janganlah kamu berpaling. Kan? Janganlah kamu berpaling. Fala tuwalluhumul adbar. Cuba tengok ni. Allah Ta'ala kata jangan kamu berpaling. Jangan kamu lari daripada mereka. Tuwalluhumul adbar ni maksudnya kalau literally-nya maksudnya menunjukkan punggung pada mereka, kan? Yang pusing belakang itu maksudnya. Maksud dari segi tafsirnya adalah larilah, kan? Lari daripada musuh. Lari daripada musuh jangan ketika berperang. Jangan lari daripada musuh. Sekarang ni kita nak berhadapan sampai hari 13. Jangan sampai sekali kita rasa kita terus kalah. Mungkin kerana dibeli, mungkin kerana keluarga, mungkin kerana takut, mungkin kerana apa. Yang belajar, yang bekerja, semua sama. Ingatlah, yakinlah pada qada dan qadar Allah SWT. Iman kita kena kuat. Jangan kita percaya maksudnya orang lain tu, musuh tu boleh menentukan qada qadar kita. Qada qadar kita kan Allah Ta'ala yang tentukan, bukan musuh. Jangan kita nak nampak dia yang boleh tentukan. Kalau kita rasa dia yang tentukan, kita akan jadi pengecut. Sekarang ni orang bukan kata musuh tu dia rasa boleh tentukan dia punya qadar atau qada dia. Dia kadang-kadang hantu pun dia rasa boleh tentukan sebab dia takut pada hantu. Ada pemuda, ada seorang pemuda ni, saya cerita lah pemuda kawasan mana. Saya bawa kereta, bawa seorang-seorang tengah-tengah malam. Saya ada satu program tengah malam tu, besok pagi bawa kereta tempat dia. Jadi pukul 12 malam, pukul 12.30 malam saya bergerak daripada kawasan tadi tu pergi ke kawasan tu lagi. Naik ikut jalan lama. Ikut jalan lama, satu jalan yang jalan lama, saya ikut highway. Sampai ke kawasan dia, jumpa dengan dia. Dia pun tanya, "Ustaz, saya ikut jalan mana tadi?" Saya kata lah, ikutlah jalan tu. Saya sebut dalam tempat kan. Kejap lagi orang tahu pula. Ikut jalan tu lah, jalan tu kan. Dia muka dia terus berubah. Saya tengok muka dia terus berubah. Saya pelik. Apa hal muka dia berubah ni?
Dia kata, Ustaz, pukul 1 pagi Ustaz ada situ. Hayalah pukul 1 pagi. Apa masalahnya? Bahaya Ustaz jalan tu. Saya kata, yalah memang jalan tu banyak lembu, saya kata. Tapi tak apalah, saya bawa hati-hati. Dia kata, lembu tak apa Ustaz, hantu Ustaz. Ya Allah, cepat dulu jadi pemuda puas takkan. Ya Allah. Saya kena kepala bila dia sebut gitu kan. Memang muka dia tu berubah terus tengok dia dengar saya jalan itu. Apa tadi kalau dia dah jalan itu, hantu yang tak nampak pun kita takut dan kita serahkan takdir kita pada hantu. Macam mana agaknya bila nak berhadapan dengan musuh yang kita nampak? Takdir kita Allah Ta'ala yang tentukan, kita tak tentu sudah. Banyak orang tanya saya, Ustaz tak takut Ustaz ceramah dah pegang jawatan banyak sangat, TV tak gap Ustaz? Ini banyak orang tanya soalan, banyak orang tanya soalan. Saya kata peduli apa, saya tengah berperang. Dia nak sembelih saya ikut cara mana? Bos nanti lah, Allah tak ada yang tentukan takdir. TV jeragam saya, tak apa, tak ada masalah. Hari ni TV jeragam saya, besok TV Astro minta saya. Jadi apa? Maksudnya bukannya dia tentukan, bukan dia tentukan takdir kita. Allah Ta'ala yang tentukan. Lebih apa dia? Ada setengah-setengah sahabat-sahabat, waktu dia duduk dekat TV, dia takut sungguh nak duduk, nak pegang jawatan bas ataupun nak duduk atas tapas. Risau sangat dia. Dia kata saya berstrategi, umat beragenda kan. Kena berstrategi. Mesti berstrategi dan sebagainya dia kata. Dia kata Ustaz saya tak pada strategi. Lah kali lepas tahu dia jatuh je lah. Sebab apa? Sebab TV ni dia tak akan ambil orang lama sangat. Dia akan ambil, dia akan turun kali. Dia akan ganti ustaz dia pula, yang baru pula. Kita berjuang ke, kita tak berjuang ke, dia akan turun balik. Itu perasan tak bahawa banyak ustaz yang dah tak ada TV sekarang ni, yang waktu dia duduk TV dia tak ada apa, dia tak ada lepas. Atau tahu Dr. Khairul Takiri, kejap lagi dia, Dr. Khairul Takiri tidak pernah digam dalam TV sampai hari ini. Dia pernah digam 2 minggu tak salah saya, 2 minggu ke seminggu macam tu oleh RTM waktu tu. Sekali dia pernah kena gam, seminggu ke 2 minggu. Dan dia memegang jawatan SU Dewan Ulama Bangsa. Sebelum tu dia pegang Bendahari Dewan Ulama Bangsa. Ada masalah pun ada. Tapi yang pegang-pegang sekarang ni tak keluar TV dah. Dr. Khairul sampai hari ni masih keluar TV lagi. Tak cari tengok besok lagi dia ada kat TV je. Petang ni dia kat sini, besok lagi dia kat TV je. Saya pagi kemarin tak ada masalah. Tapi bila orang takut ni, macam mana nak berjuang? Benda tak pasti pun dia takut, apa lagi benda pasti. Sekarang ni musuh pegang senjata depan. Allah Ta'ala kata fala tuwalluhum wal adbar, jangan lari dari musuh. Musuh dah pegang senjata ni. Yang sekarang yang saya cerita ni tak pasti lagi. Contoh nak kena tukar tempat kerja, orang yang belajar takut kena buang, takut pinjaman kena tarik, takut beasiswa kena tarik, takut kena auku dan sebagainya. Okey. Ini semua benda tak pasti lagi. Benda belum tentu berlaku. Benda yang belum tentu berlaku kita takut. Yang Allah Ta'ala kata ni, benda yang dah tentu berlaku pun kita tak payah takut. Jangan lari daripada yang ni. Fala tuwalluhum wal adbar. Ingat benda. Kalau nak menang kena tu je. Dia ada 13. Kalau banyak pengecut, macam mana agaknya kita nak menang? Kena segah orang sikit dia lari. Habis. Okey, terus.